Ini kita sangat betul sekali lagi, kita ada teman baru iaitu Nur Safira, dari SMK Lebuh Light, dari Pulau Pinang. Baik. InsyaAllah pada malam ini, pada malam ini kita akan membincangkan tajuk ulang kaji kita yang berikutnya, seterusnya. So kita boleh 2 in 1, sama ada Form 4 dan ataupun pelajar Form 5 boleh buat ulang kaji balik. Di mana pada malam ini kita akan fokuskan kepada tingkatan 4, iaitu bab 4, 4.1 berkaitan BMA, British BMA. Kita akan bincangkan tentang BMA pada malam ini. Baik. Sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, guru-guru, sekian muslimin dan musliman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena ada. Ya, kena sekarang. Baik, terima kasih kepada semua pelajar sekalian. So alhamdulillah pelajar yang dah ada di ruangan chat kita dah ada 35 orang. So cikgu minta pelajar pada ruangan chat perkenalkan diri dulu, bagi tahu nama dan berada di sekolah mana. So kita boleh berkenalan. Contohnya kita ada Ayuni, Farah Adira di sekolah mana Haban Long, ni mesti Pak Long ni. Izati, pelajar sekolah cikgu. So pelajar-pelajar lain, jom kita ajak kawan-kawan sejam saja, bengkel cikgu sejam saja untuk kita bincang-bincang. Kita malam ni kita buat kelainan sikit berbanding semalam, di mana kita akan bincangkan tentang kertas 1 dan berkaitan dengan kertas 2 berkaitan 4.1 melalui kita akan gunakan kaedah Mentimeter. Kita akan menggunakan Nazrin semalam kita tak buat Mentimeter, malam ni kita buat Mentimeter dan Sokratif dan teknik penyoalan. Teknik penyoalan. So berbeza sedikit pendekatan. So cikgu cubalah setiap kali kelas cikgu cuba ambil pendekatan kaedah yang berbeza. Baik, alhamdulillah dah ada 51 orang. So kita nak teruskan untuk kelas kita so jom kita buat bersama-sama. Baik, para pelajar sekalian, jom kita terus. Kita tengok ulang kaji tajuk kita. Tentang 4.1 British Military Administration BMA. Baik, kita tengok bersama-sama. Pelajar sekalian, ini channel YouTube cikgu. So kalau pelajar nak dapatkan bahan ke sebarang lagu ke macam mana ke, pelajar boleh terus ke channel YouTube cikgu. Type saja pada YouTube, type saja Easy Sejarah. So nanti dia akan bawa awak ke sana lah. So jangan lupa pelajar yang baru masuk bersama dengan cikgu Alif Iman dari Maktab Mahmud Bandar Baru. Terima kasih, tahniah kepada sekolah awak antara pencapaian cikgu rasa yang terbaik, antara yang terbaik Maktab Mahmud Bandar Baru. Sahabat cikgu ada di situ. Pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Hasanah, terima kasih. Datuk Haji Husin, selamat, terima kasih. SMK Kota Baru, Kelantan pun ada. Tan Sri Abdul Aziz, ya, terima kasih Daniel. Well done. Terima kasih. Fatin Nur Imanina. Terima kasih Fatin, join. Baik. So jangan lupa like, tekan butang like, subscribe dan share. Jangan lupa, yang ada masa boleh tekan sekarang, tekan butang like, subscribe dan share. Semoga ianya bermanfaat nanti untuk awak. Baik. So untuk pengetahuan semua, program kita diinspirasikan oleh Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Haji Nasara, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, perangkat ahli Parlimen Lenggong, yang sentiasa menyokong, memberi pandangan, buah fikiran untuk membantu pelajar-pelajar dalam mendepani situasi kita PDPR 3.0 ini. InsyaAllah Datuk sentiasa menyokong usaha kita dan nanti pelajar sekalian, kepada pelajar-pelajar yang menyertai kelas cikgu, nanti cikgu ada cikgu akan, tadi cikgu dah berbincang dengan EDD, kita akan menganjurkan pertandingan menjawab sejarah secara online seluruh Malaysia. Hadiah-hadiah menarik menanti pelajar. So siapa menyertai bengkel cikgu, insya-Allah cikgu, siapa yang kerap tu cikgu akan bagi peluang kepadanya untuk menyertai pertandingan, menjawab soalan sejarah tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 secara online. Maksimum cikgu target dalam penyertaan dalam 2,500 orang. Hadiah menarik menanti pelajar-pelajar Baik. Itu peringkat kebangsaan, ada sijil di peringkat kebangsaan nanti insya-Allah.
Okay, so nantikan nanti kerjasama cikgu dengan e-didik. Ya. Baik, seterusnya kita tengok pelajar sekalian objektif dalam pembelajaran dalam bab 4 ini kita akan bincangkan tentang pentadbiran tentera British ataupun BMA. Kedua, gagasan Malayan Union. Ketiga, reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okay, memerihalkan penyerahan Sarawak oleh Brooks kepada British. Kelima, menghuraikan penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Keenam, menerangkan penyerahan Sabah oleh syarikat Borneo Utara British kepada British dan menganalisis reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. So kita ada 7 apa yang kita cuba dapatkan dalam bab ini, dan pada malam ini kita hanya nak fokus kepada satu saja, iaitu pentadbiran tentera British ataupun BMA. Baik ya. Pelajar daripada SMK Belara, terima kasih. Alright, Alif Syakirin. Baik, terima kasih pelajar-pelajar sekalian. Jom. Get ready dengan buku teks. Get ready pelajar sekalian dengan buku teks. Tengok buku teks pada bab 4 tengok bab 4. Kita 2 muka surat saja. Kita jangan banyak-banyak. 2 muka surat, iaitu muka surat 94 dan 95. Dan pelajar yang ada mentor books cikgu ni, mentor books cikgu ni 3 tempat. Boleh tengok mentor books cikgu bermula muka surat 49 tentang BMA, sampailah soalan objektif, kita ada soalan objektif, kita ada soalan struktur dan esei, dan ada panduan jawapan. Nanti cikgu akan bagi beberapa hadiah. Contoh, Sofia dah ada buku ni ke? Belum cikgu. Tak apa, cikgu hadiah kat Sofia, nanti cikgu bagi dah 2 kali, so cikgu bolehlah bagi hantar free nanti cikgu bagi. Nanti juga hantar. Baik, so rujukan utama awak semua pelajar sekalian adalah buku teks. So kalau tak ada, inilah rujukan tambahan awak, iaitu boleh gunakan mentor books yang cikgu gunakan, yang ditulis oleh guru-guru pakar, guru-guru cemerlang dalam subjek sejarah. Dan kita akan cuba bincangkan malam ini kita nak bincangkan tentang BMA, British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British. Baik. So pelajar sekalian, cikgu nak terus buat yang pertama. Yang pertama pelajar sekalian, tengok buku teks yang ini. So teknik yang pertama, kita nak skim dulu, kita nak melihat dulu apakah intipati yang terkandung. Mungkin pelajar tingkatan 5 kita boleh recall balik, kita boleh flashback balik. Recall dah lama tinggal kan. So dah setahun setahun lebih dah awak tinggalkan tajuk ini dah setahun lebih dah. So kita nak tengok balik. Baik, kita tengok sama-sama. 2 muka surat saja, iaitu muka surat 94 dan 95. Walaupun tak nampak pada ni cikgu dah crop di sini. So kita dapatkan dulu apakah intipati penting dulu. Kita baca sepintas lalu saja. Pelajar sekalian, cikgu bagi masa dekat pelajar untuk baca sepintas lalu untuk kita dapatkan isi poin-poin penting dulu daripada 2 muka surat ini pelajar sekalian. Boleh tengok. Kalau kecil tu kalau phone tu tak boleh upaya lah kan. So cikgu bagi masa 1 minit. Cepat. Kita tengok baca sepintas lalu kan. Dalam masa 1 minit. Contohnya BMA, pentadbiran tentera British. Tentera. Kemudian contohnya mengembalikan kestabilan, memulihkan kepercayaan. Antara lain ialah kenapa kenapa BMA gagal, bagaimana British cuba memulihkan kepercayaan rakyat. Bagaimanakah usaha-usaha, kenapakah usaha BMA dalam memulihkan kepercayaan dan kestabilan di tanah Melayu gagal, kan? So, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada itu? Baik. Dapat ya? So, sepintas lalu. Sekarang dapat ya? Sekarang pelajar sekalian. Cukup boleh ya? Sepintas lalu saja. Pelajar sekalian, cikgu nak terus masuk dekat aktiviti yang pertama. Aktiviti kita yang pertama pelajar sekalian, awak buka dekat phone awak. Awak tak payah nak ni pun. Dah ya? Kejap lagi. Pelajar sekalian boleh buka sekarang. Awak type saja menti.com. Jangan type Mentimeter, awak hanya type menti.com. Boleh buat sekarang. Menti.com. Boleh buat sekarang dulu. Menti.com. Silakan pelajar sekalian. Type perkataan menti.com.
Okey, Cikgu Norehan ada. Terima kasih Cikgu Norehan. Okey, type menti.com dan masukkan kod ini. Okey, cikgu bagi kod dia. Okey. Sekejap. Alright, so awak masukkan kod ini 540, okey, 540, okey, 540, okey, 30128. Okey, cikgu type dulu ya. Okey, awak type masuk ni, kod dia 540 30128. Okey, awak masukkan, awak type menti.com, masukkan dia punya respon itu. Okey. Okey, sila jawab sekarang. Apakah yang awak faham tentang British military administration? Okey. Alright, silakan pelajar sekalian. Alright. Silakan. Okey, ada cikgu nak tengok respon pelajar. Okey, silakan. Mana cikgu punya ni? Okey. Alright, sila jawab sekarang. Apakah yang awak faham tentang yang ini? Okey, terima kasih Izzati. Jangan tulis Izzati. Okey. Alright, silakan jawab. Apakah awak faham? Okey, soalan cikgu, apakah yang awak faham tentang British Military Administration, BMA? Okey, silakan. So, ada yang jawab pentadbiran. Okey, pentadbiran tentera British. Silakan, selain daripada itu. Okey, cepat-cepat jawab. Okey, kita ada 85 orang, okey. So baru 5 orang jawab, okey. Type saja. Cikgu bagi setiap orang ada 3 maklumat yang boleh awak masukkan. Okey, silakan. Apakah yang awak faham tentang pentadbiran tentera British? Okey, seterusnya adalah pentadbiran tentera British. Selain pada itu, selepas, okey bagus, selepas Jepun menyerah kalah, okey bagus. Izzati je duduk tengah-tengah ya. Lepas Jepun kalah, okey bagus. Baik, ya, cikgu besarkan sikit. Okey, kita tengok besar sikit. Okey, baik. Silakan lagi. Apakah jawapan awak lagi? Selain daripada itu, okey, apakah awak faham tentang BMA? Alright. Keamanan, ambil alih pentadbiran. Oh, bagus bawah Lord Mountbatten. Okey. BMA adalah pentadbiran selepas 12 September 1945. Bagus. Okey, seterusnya. Okey, bagus. Teruskan. Okey, apakah yang awak faham? Okey, tentang mengapakah selepas apakah kekangan semasa BMA? Okey. So boleh nyatakan dulu. Kita dapat main idea dulu Okey, dah ada 22 orang respon BMA selepas Jepun kalah. Bagus. Lagi memulihkan sosioekonomi. Bagus. Okey, dia nak pulihkan sosioekonomi. Bagus. Pulihkan kepercayaan rakyat. Bagus. Okey, selain daripada itu, memulihkan infrastruktur. Okey, kembalikan bubar. Okey, bagus. Bubar MPAJA. Right? Okey. Gagal Bantras Jenayah. Alright. Okey, memulihkan infrastruktur. Baik, cikgu nampak ada tu, pulihkan infrastruktur. Okey. Penyakit beri-beri merebak. Alright. Okey, bagus. 29 orang dah respon. So dapat dulu gambaran gambaran dulu tentang konsep. Okey, contoh kita tengok yang mana besar tu, dia apakah apakah isi yang sama dengan rakan-rakan yang lain. So alhamdulillah dah 32 orang respon. Bagus. Okey, mengembalikan kepercayaan. Kita nampak perkataan-perkataan yang besar itu maksudnya isi yang sama pentadbiran tentera. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 30 saat sebelum kita bincangkan.
Okey, boleh Sofia? Okey ke Sofia? Okey cikgu, okey. Alright, boleh Nazrin? Boleh faham ya? Okey. Mengalami kesukaran hidup, memulihkan sosial ekonomi. So itulah itipati penting yang kita cuba gambarkan, yang kita cuba fahamkan dalam konsep ini. So ada kawan-kawan awak yang pernah bermain dan ada yang belum pernah bermain pun tentang Mentimeter ini kan. So dapatlah idea baru, adalah pengalaman baru. Okey? Baik. Dapat ya? Mengembalikan kestabilan. Hai Nazrin. Okey, baik tentera sekutu, BMA adalah pentadbiran. Okey, baik. So lagi 15 saat sebelum kita dah daripada 36 orang respon. Okey. Okey. So inilah aktiviti yang kita boleh buat untuk aktiviti Mentimeter ni supaya kita dapat dulu the big idea, dapat dulu konsep tentang konsep tentang BMA ni ataupun konsep sesuatu tajuk ini. Okey, baik ya. So habis. Okey, dapat gambaran. So cikgu harap pelajar dah dapat gambaran berkenaan BMA. Okey. Baik, so kita sambung kita punya slide. Okey. Dapat ya? So kita nak terus. So kita dah habis satu aktiviti yang pertama berkaitan dengan Mentimeter. Okey, Mentimeter. So boleh buat dengan kawan-kawan, menarik aktiviti ni ya. So aktiviti yang berpusatkan murid ya. Baik. Seterusnya cikgu nak masuk aktiviti yang kedua, teknik penyoalan. Okey, cikgu nak sekarang pelajar sekalian, kita nak main teknik penyoalan. Cikgu ada 11 soalan. 11 soalan yang cikgu cuba kemukakan kepada pelajar-pelajar. Okey, Adam Nazar, terima kasih Adam. Bagus, Adam sentiasa respon masa cikgu kelas online ya. Adam yang selalu banyak. Terima kasih. Okey, selalu masuk kelas. Tahniah Adam. Okey. Okey, tak apa. Cuma bagi panduan saja. Nanti kita masuk lagi kelas tu. Okey. Baik, teknik penyoalan. Okey, pelajar sekalian. Bersedia Sofia. Okey. Nazrin bersedia untuk kita teknik penyoalan, dan pelajar-pelajar di ruangan chat pun sila bersedia untuk kita nak buat teknik ini. Okey. So ulang kaji saja. Hanya berdasarkan apa yang kita baca tadi, kita cuba jawab. Okey. Baik, teknik penyoalan. Okey. Baik, soalan cikgu yang pertama. Alright. Bilakah BMA mula beroperasi di tanah Melayu? Silakan. Bilakah BMA mula beroperasi di tanah Melayu? Boleh tengok buku teks muka surat 94. Okey, bilakah? Okey, boleh respon Sofia, Nazrin? Pada tahun 12 September 1965. Okey, ulang lagi sekali. 12 September 1965. 1965. Betulkan tu sikit. 1956. 1956. Belum lagi tu. 1945. Okey, 1945. Tak apa, salah tu biasa. Okey, biasa. Sebab apa pelajar sekalian, pelajar kalau bab-bab tarikh ni cikgu yakin dan sangat percaya pelajar agak sukar untuk mengingat kan. So kita dapat dulu yang pertama. Okey, 12 September 1945 selepas Jepun kalah. Okey, kita boleh permudahkan lah. Ayat cikgu dah pendek dah. Cikgu boleh mudahkan lagi. Okey, BMA bermula pada 12 September 1945 setelah Jepun serah kalah. Okey, so kita dapat dah satu soalan. Itu teknik penyoalan kan. So kalau contoh, kalau cikgu buat kaedah biasa kan, cikgu cerita pelajar ngantuk tak faham kan. So cikgu buat, inilah yang dikatakan teknik penyoalan. Okey, baik. So kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua. Okey, silakan pelajar-pelajar di ruangan chat. Nazrin boleh bantu ya. Apakah tugas BMA? Silakan. Apakah tugas BMA? Nak buat apa BMA ni? Okey, buat apa BMA nak datang ke negara kita? Silakan. Untuk mengembalikan kestabilan di tanah Melayu. Okey, kestabilan. Okey. Yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, so dia ada dua tanggungjawab utama, iaitu kembalikan kepercayaan rakyat dan untuk wujudkan kestabilan. Okey. Okey, so kita dapat
awak boleh pemudahkan ayat, dapatkan kepercayaan, pulihkan, dapatkan kepercayaan rakyat, okey, wujudkan kestabilan. Isi mudah saja. Okey, dua isi penting itu. Okey, tahniah Nur Aina Abdul Rahim, ya, tahniah Ayuni. Okey, so itu yang sebenarnya yang cikgu nak kepada para pelajar. So before we start our class, so make sure, that's why I give you a task to study, okay? To study first, okay? To at least you make it some revisions before we start the class. So kelas kita akan lebih berkesan, ya. Awak baca, sebab tu cikgu tak nak bagi banyak tajuk-tajuk yang terlalu panjang sangat. So kita ambil tajuk sikit. Yang paling penting mesej kita sampai. Okey, dapat ya? Okey, Datuk Haji Hussein selama bubar. Okey, baik ya. So apakah tugas BMA? So ini kalau kita tulis ayat lengkap tugas BMA adalah kembalikan kestabilan dan pulihkan, dapatkan kepercayaan rakyat. Okey, so selesai. Dah 2 soalan. Boleh? Okey, so kita ulang balik. Yang pertama tadi apa dia? Ingat, sejarah perlukan pengulangan. Sejarah perlukan pengulangan. BMA bermula pada bila? Sofia? Pada 12 September tahun 1945. Okey, 12 September 1945. Untuk apa dia? Untuk apa Sofia? Untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan. Okey, dan kepercayaan rakyat. Ya, thank you. Baik, terima kasih pelajar-pelajar yang respon respon di ruangan chat kita ada 89 orang, alhamdulillah. Okey, pulihkan ekonomi, okey, seperti ekonomi, baiki prasarana, ya. That's good. Baik, soalan yang ketiga, kita cikgu ada 11 soalan Okey, bagaimanakah BMA berusaha pulihkan keamanan dan kestabilan? So tadi peranan dia, okey, pulihkan keamanan, kepercayaan, okey, membentuk balik kestabilan. So bagaimanakah tindakan dia untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di tanah Melayu? Silakan. Okey, apakah tindakan mereka? Okey, apakah tindakan BMA untuk mencapai matlamat itu memulihkan keamanan dan kestabilan? Silakan. Okey, Liu Ziking, okey, bubarkan MPAJA, that's good. Okey, seterusnya. Okey. Right, seterusnya okey, Alif Syakirin bubarkan. That's good. Okey, yang lain boleh respon? Yang lain, pelajar cikgu yang lain boleh respon? Syazrin, boleh? Nazrin, pelajar Lebuh Light boleh? Boleh respon? Mengarahkan semua senjata dikembalikan. Okey, serahkan semua senjata lagi. Mengambil alih pentadbiran agar sokong kepulangan British. Okey, bagus. Seterusnya Sofia. Ada jawapan yang lain Sofia? Pergi. Apa dia lagi? So tengok kawan-kawan kita, okey, dia kata membubarkan MP, okey, MPAJA kan. So itu antara jawapan, okey. Zahra Jahidi memulihkan ladang Lombong biji timah, okey, itu boleh antaranya. Arahkan senjata dikembalikan, okey. Contoh, Nur Aina, BMA telah membubarkan MPAJA, telah mengarahkan semua senjata yang diberikan pada zaman pendudukan Jepun dikembalikan, membaiki infrastruktur yang infrastruktur ataupun yang mudah lagi, okey, memperbaiki kemudahan yang rosak, okey, boleh, tak masalah. Okey, bubarkan pasukan MPAJA, arahkan semua senjata dikembalikan, okey, okey, dia baiki infrastruktur, okey, nanti kejap lagi kita akan tengok. Okey, dapat okey. Baik, so dapat Sofia? Alright, so seterusnya para pelajar sekalian, kita tengok soalan ni yang berikutnya. Soalan nombor 4. Mengapakah pentadbiran British Military Administration gagal? Kenapakah pentadbiran BMA dianggap gagal? Kenapa dia gagal? Okey, matlamat dia tadi kita telah bincangkan, iaitu nak mengembalikan keamanan, kestabilan, okey, nak dapatkan kembali kepercayaan, okey, penduduk tempatan, ya. So, tetapi mengapakah BMA ini dianggap gagal? Silakan. Okey, Aidil Ayadi, okey, gagal atasi jenayah, bagus.
Okey, bagus IID sekolah IID bila ada Aidil. Okey, Aidil sekolah mana Aidil? Okey, seterusnya mengapa dia anggap gagal? Sofia boleh bantu? Um, um, masalah ketegangan kaum. Okey, okey, perpaduan kaum yang longgar, okey boleh. Gagal bantras jenayah Zahra gagal bantras jenayah, keganasan, kongsi gelap, okey. Okey, pasal alright, that's good. Okey, Ali Syakirin, BMA dianggap gagal kerana gagal membantras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Ketegangan kaum tu kita boleh pemudahkan tentang perpaduan. Okey, alright, tentang perpaduan kaum kesukaran rakyat bagus. Okey, alhamdulillah respon yang sangat baik daripada pelajar-pelajar Baik. Gagal gagal kumpulkan semula senjata kan tadi dia suruh pulangkan balik senjata, MPJ pulangkan balik senjata tapi gagal dapatkan balik senjata. Okey, gagal membantras jenayah dan keganasan, gagal atasi kongsi gelap, gagal atasi ketegangan kaum So itu antara kegagalan, rentetan senarai kegagalan BMA pada 1945 Baik. Okey, dapat Boleh? Okey. Dapat? Alright. So Nazrin ulang balik. Okey, Nazrin ulang balik ke cikgu. Apakah matlamat BMA di Tanah Melayu? Silakan. Apakah untuk mengembalikan kestabilan. Okey, kestabilan. Satu lagi. Dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, dapatkan. Adakah mereka berjaya? Tidak. Kenapa tidak? Kerana mereka BMA gagal mengumpul semua senjata. Okey, tak dapat gagal balik membentras jenayah, keganasan dan kongsi gelap. Gagal bagus. dalam masalah ketegangan kaum. That's good. Bagus. Okey, so kita tengok. Sekali kita bersedia pelajar daripada Lebon Live untuk soalan yang berikutnya. Okey. Mengapakah rakyat mengalami kesukaran hidup? Semasa negara kita semasa di bawah pemerintahan Jepun. So mengapakah rakyat mengalami kesukaran hidup? Hidupnya susah pada masa itu, penderitaan, kesengsaraan semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Silakan. Ada idea, ada jawapan? Silakan. Bagus. Come on. Pelajar Lebon Live. Ada jawapan? So kawan awak kata bekalan makanan, ubat, sukar. Sukar dapatkan bekalan makanan dan ubat. Boleh. Bekalan, alright. Berlaku kenaikan harga barang. Inflasi. Bagus. Setelah itu, apa masalah lagi yang awak ni? Wabak penyakit semakin merebak. Catuan makanan boleh diterima. Betul lah tu catuan makanan. Ada boleh respon? Jawapan yang lain? Tiada pengangkutan. Tiada pengangkutan? Adanya wabak penyakit semakin merebak. Wabak penyakit. Selain daripada itu? Boleh? Selain daripada itu? Ada lagi? Kegiatan sorok barang kekurangan zat makanan amalan rasuah. Baik. Harga ubat terlalu tinggi, tak ada duit, duit tak ada, yilek. Duit yilek. Bagus respon. Yang bagus. Liu Ziking. Bekalan makanan ubatan sukar didapati, wabak penyakit, wabak penyakit, penyakit beri-beri kerana kekurangan zat makanan, kegiatan sorok barang, kegiatan rasuah ini antaranya intipati dia. Bekalan makanan, sukar dapatkan bekalan makanan dan ubat, harga barang mahal. Dalam kita punya harga barang melambung tinggi, harga barang mahal, mudah saja kan. Berlaku penyakit, banyak penyakit, kegiatan sorok barang, rasuah,
peras ugut dan pasar gelap ya. Rakyat tiada wang, tak ada duit nak beli barang. Okey, nak beli makanan tak ada duit. Okey, so itu antara jawapannya yang kita boleh masukkan. Okey, baik. So cuma cikgu ingatkan pelajar sekalian, jangan tulis dalam bentuk begini. Mesti ditulis dalam esei yang lengkap. Okey, mesti ditulis dalam esei yang lengkap. Okey, cikgu bagi dapat ini supaya pelajar mudah untuk kita buat ulang kaji ya. So cikgu ingatkan mesti ditulis dalam esei yang lengkap. Okey, dapat ya? Okey, dapat? So Sofia, ulang balik Sofia? Boleh ulang balik? Alright, apakah masalah? Okey, apakah bukti kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat semasa pemerintahan Jepun? Contoh soalan cikgu boleh ubah soalan. Contohnya cikgu bagi statement saja, cikgu buat rakyat hidup menderita semasa pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Buktikan. So apa bukti dia? Silakan. Antara bukti yang boleh didapati adalah wabak penyakit semakin merebak, terutamanya penyakit beri-beri. That's good. Kemudian selain itu kebuluran juga berlaku di kebanyakan tempat. Ya, bagus. Seterusnya bekalan makanan dan ubat-ubatan yang sukar didapati. Yeah, that's good. Seterusnya harga barangan yang melambung tinggi. Yeah, that's good. Dan catuan makanan. Okay, berlaku catuan makanan, that's good. Kemudian Apa lagi? Ingat balik, recall balik. Rakyat tidak mempunyai wang untuk tak ada duit. Okey, bagus So itu antara intipati dia. Okey, so tak apa. Okay, kita recall itu proses kita. Okey, baru 5 soalan. Okey. So mengapakah rakyat mengalami kesukaran hidup semasa pemerintahan Jepun? Okey, mengapakah? Tadi kita dah bincang kan? So kita dah bincang tadi. Soalan berikutnya, apakah wabak penyakit yang berlaku di tanah Melayu? Silakan. Pelajar luar like, silakan. Syazrin, silakan. Apakah wabak penyakit yang berlaku di tanah Melayu? Tadi kawan kita pun dah telah bincangkan tadi. Sakit apa ya? Penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Okey. Dan kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Okay, that's good. Terima kasih. Dapat Safira? Dapat. Okay, dapat ya. Baik, seterusnya pelajar sekalian. Okay. Alright, so yang ni cikgu nak minta Safira jawab bagaimanakah keadaan rakyat semasa pemerintahan Jepun? Okay, bagaimanakah keadaan rakyat semasa pemerintahan Jepun di tanah Melayu? Okay, yang ni soalan mudah je. Tadi pun kita telah bincangkan jawapannya. Bagaimana keadaan rakyat semasa pemerintahan Jepun di tanah Melayu? Sebenarnya kita dah belajar pun pada bab 3 yang lepas. So dia ada hubung kait sedikit. Okay, macam mana hidup rakyat? Silakan. Kebuluran boleh ya, kebuluran lagi. Tidak mencukupi makanan kepada mereka. Okey, tak cukup bekalan makanan, menderita sengsaranya ya Allah. Kan? So hidup sengsara, menderita bagai dikurung oleh penjara. Okey, dapat ya. Okey, derita dan sengsara. Okey, dapat ya? Derita dan sengsara. So boleh tak awak bagi jawapan yang lain? Boleh, tak ada masalah pun. Cuma cikgu nak memahamkan awak saja Okey, di bagaimanakah adakah kita sanggup lagi kita sanggup lagi menerima berada di bawah penjajahan kuasa lain kan, di mana bila berada di bawah dia ada kaitan dengan kedaulatan semua sekali kan. So
konsep apabila kita berada di bawah pentadbiran kekuasaan lain, so kita akan berada dalam penjara, derita dan sengsara sahaja. Okey? Baik. Dapat ya? Okey, baik. Okey, kita tengok soalan yang ke-9. Okey. So apakah tindakan BMA? Ni kita dah muka surat 95 dah. Apakah tindakan BMA untuk memulihkan sosioekonomi? Sosioekonomi ni apa dia? Okey. Okey, tentang ekonomi kan, tentang sosioekonomi. Okey, so tentang sosioekonomi di tanah Melayu. Okey, silakan. Bagaimana British cuba membantu? Okey, dah lah tak ada duit kan. Duit tak ada, penyakit, okey, rasuah, okey, macam-macam. Okey, bagaimana dia cuba mendapatkan kembali keyakinan rakyat, kepercayaan rakyat. Silakan. Nazrin, buat apa Nazrin? Okey. Mengambil alih pentadbiran tanah Melayu Okey. dan memulihkan infrastruktur. Okey, memulihkan, membaiki kemudahan yang telah rosak semasa pendudukan Jepun. Okey, selain itu, BMA juga mengembalikan kepercayaan rakyat bagi menyokong British. okey, sebab tu kata okey, kenapa? Contoh dia mereka buat apa? Contoh Ayuni kata boleh ladang getah, lombong biji timah, ya, that's good. Okey, alright, boleh. Okey, dapat ya. Baiki lombong, okey, baiki kemudahan kesihatan. So kita ada 4 lebih kurang ya. Okey. Ladang getah dan lombong, okey, pulihkan kawasan, okey, memulihkan ladang getah dan lombong biji timah, okey, yang telah dirosakkan rosak semasa pendudukan Jepun, baiki prasarana ataupun kemudahan yang telah rosak, okey, semasa akibat perang, okey, dan baiki kemudahan kesihatan, ya. Okey, baik. Dapat ya? Okey. Safira, ulang balik Safira. Apakah tindakan BMA Safira? Ulang balik, recall balik. Kita cuba recall balik. Mengambil alih tak apa, recall je. Apa yang awak ingat aje. Tak ada masalah. Mengambil alih apa? Mengambil alih tindakan British. Mengambil alih? Tindakan British. Sorry, kurang jelas. Mengambil alih tindakan British. Kurang tepat. Mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu. Okey, selain pada itu dia buat apa lagi? Dia baiki kesihatan. Okey, baiki kemudahan kesihatan. Lagi selain daripada itu? Dia baiki prasarana. Okey, selain daripada ada satu lagi, dia buat apa? Dia bagi kawasan mana? Okey, sebab untuk dia memulihkan ekonomi. Kawasan lombong biji timah. Ya, lombong biji timah, kawasan sebab apa? Negara kita berfokuskan kepada biji timah, sumber masa itu biji timah dan getah. Okey, yang telah rosak, okey, banyak kerosakan yang berlaku semasa pendudukan Jepun di negara kita. Okey, baik, terima kasih. Baik ya. So kita ada lagi 2 soalan saja, Nabira. Okey. Alright. Apakah kesukaran yang dihadapi BMA sehingga hingga menyebabkan sosioekonomi sukar dipulihkan? So tadi kita telah bincang kan, so British macam mana nak pulihkan sosioekonomi? Dia cuba baiki kemudahan infrastruktur kan, cuba baiki kemudahan kesihatan, dia cuba baiki ladang-ladang getah kan, dan lombong biji timah yang rosak semasa pendudukan Jepun. Akan tetapi berlaku kesukaran, berlaku kesukaran dalam dalam memulihkan sosioekonomi. So apakah kesukaran yang BMA hadapi dalam baik pulih klinik rosak, hospital rosak kan, jabatan telah diform, dia rosak semua sekali kan. So bagaimana, kenapa dia sukar nak pulihkan? Silakan. Sofia, boleh respon? Pelajar-pelajar lain boleh respon? Kesukaran membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Ya, that's good. Darshini Muniandi dia kata BMA sukar membawa
hadapi masalah bawa masuk jentera, ya, alat ganti dan mesin. Jepun kembali buat kacau. Salah tu. Sebab Jepun kembali buat kacau di tanah Melayu, tidak. Sebab apa? Jepun dah serah kalah pada masa itu, pelajar sekalian. Siapa ni? Vivid Ali. Pada masa itu, pada masa tersebut, pelajar sekalian, okey, Jepun dah serah kalah dah. Okey, bila bom atom telah dijatuhkan dalam bab 3 kan. So, bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepun pun serah kalah. Bila Jepun serah kalah, maka secara automatik di tanah Melayu pun mereka letak senjata. So bila letak senjata itulah ruang masa yang itu yang kita belajar sebelum ni kan, yang di mana komunis ambil alih sekejap, lepas tu BMA masuk balik kan. BMA masuk untuk pulihkan kestabilan dan dapatkan kembali kepercayaan, ya. Kenapa nak dapatkan kembali? Kan sebelum ini awak fikir kan, dulu British dah menjajah negara kita, lepas British Jepun masuk kan. Lepas Jepun masuk, baru British masuk balik kan. Sebab tu nak dapatkan balik kepercayaan. Sebab apa? Sebelum ini telah dikuasai oleh Jepun. Okay, that's good. Okay, Ayuni bagus. Ayuni susah bawa masuk senjata, kemudahan rosak, mesin dan teknologi. That's good. Dan soalan yang terakhir untuk malam ini. Okay, soalan yang terakhir untuk malam ini, mudah je. Apakah kesan kesan kepada penduduk tanah Melayu akibat kegagalan, kesan akibat kegagalan penduduk kepada penduduk tempatan akibat kegagalan, ataupun apakah iktibar pengajaran yang kita boleh ambil daripada kegagalan BMA di tanah Melayu. So cikgu boleh ubah sikit soalan. Apakah iktibar, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada pentadbiran British di tanah Melayu, BMA di tanah Melayu? Silakan. Alif Iman, rakyat hampa dan kecewa. Kerana BMA gagal untuk mengembalikan kepercayaan, ya. Alright. Alright. Ada siapa nak respon? Sofia, Safira ataupun Nazrin nak respon? Boleh? Kesan daripada tidak mudah mempercayai kuasa asing. Ya, lagi selain daripada itu, jangan mudah percaya orang asing. Ingat awak 3 orang sebagai warga negara Malaysia yang awak kata agar semangat ciptakan negara, jangan kita mudah percaya kepada kuasa asing. Bukan saja kita belajar hari ini, tapi untuk masa depan kita akan datang. Jangan mudah percaya kuasa asing dalam menentukan hala tuju negara kita, ya. Selain daripada itu saja ke? Ada lagi? Memberi kesedaran supaya sentiasa bersikap waspada. Waspada, ya. So ingat lagi tak semalam, contoh Sofia bersama dengan kelas cikgu semalam, ingat tak? Semalam cikgu bagi tahu, ingat lagi tak, dua peratah perkataan untuk kita kembangkan idea. Untuk kita kembangkan idea kita supaya kita dapat lebih banyak idea, kita kembangkan idea. Contoh kan, tadi kita kata kesan daripada pengajaran daripada kegagalan BMA, kita jangan mudah percaya kuasa asing. So macam mana nak kembangkan Sofia? So, apakah pengajaran dia? So kenapa kita jangan percaya kuasa asing? Itu maksud cikgu. Nampak tak? Faham tak lagi? Kenapa kita jangan percaya kuasa asing? Kenapa? Boleh respon Sofia. Kenapa kita jangan mudah percaya kuasa asing? Kerana akan berlaku apa? Cuba bagi. Akan berlaku masalah. Masalah apa tu? Kalau dalam exam awak tulis masalah saja di umum. Jangan kita mudah percaya kuasa asing. Senang je. Konsep dia senang. Contoh awak di rumah awak kan. So konsep dia jangan mudah percaya orang asing. Kenapa jangan mudah percaya orang asing? Sebab sebenarnya cikgu nak bagi gambaran kepada pelajar, sebenarnya sejarah itu hidup. Sejarah itu hidup tetapi kita tidak perasan. Contoh cikgu bagi analogi yang paling mudah sekali. Ini ada juga konsep dengan kedaulatan di kata 5 kan. So awak dalam rumah awak. So konsep dalam BMA ialah contoh dalam rumah tak stabil lah, awak sokong BMA masuk.
Okay, kan kenapa sokong BMA masuk? Kita harapkan BMA ni dapat pulihkan keadaan, bagi tenang. Tetapi BMA gagal. So apa pengajarannya? Apa pengajaran dia kepada awak? Okay, itu maksud cikgu. Boleh faham kan? Okay, so apakah pengajaran? Jangan kita, kenapa kita jangan percaya kuasa asing? Kerana Akan adanya penipuan. Adanya? Penipuan. Okey, penipuan. Okey, kenapa awak tak nak ada penipuan? Okey. Ada. Contoh, kalau ada berlaku penipuan, apa akan jadi? Kepercayaan antara kedua pihak akan gugur. Ya, kepercayaan. Bila kepercayaan antara dua pihak semakin longgar ke semakin pudar, apa akan jadi? Bila awak dah saling tak percaya antara satu sama lain, apa akan jadi? Permusuhan, cikgu. Kan? Akan berlakunya permusuhan. Itulah konsep dia. Ada fakta dan empat markah dah awak bagi. Itu konsep. Contoh, kawan awak kata elakkan kedatangan negara terancam. Okey? Contoh. Okey? Bila contoh kita dapat elakkan negara daripada terancam, kita dapat elakkan ketegangan antar kaum, dapat elakkan pergaduhan, ya. Itu antara yang kita boleh bincangkan. So, dapat Sofia? Okay, try draft dulu buat macam mana, nanti cikgu cuba bantu awak macam mana kita nak buat. Okay, baik, itu antara jawapannya. Contoh, kesan kegagalan, ini jawapan dalam kuteks. Okay, pada penduduk terbatas ialah kita berikan kesedaran agar waspada dan tak mudah percaya kuasa asing. Okay, ataupun dia boleh buat soalan macam-macam dia boleh buat. Contohnya, cikgu buat ayat macam ni, contohnya, kegagalan BMA mengajar kita jangan mempercayai kuasa asing. Beri ulasan anda. Nampak kan? Cikgu boleh olah soalan sebegitu rupa. So yang paling penting di sini awak kena faham maksud dia. Okey? Contoh cikgu buat lagi soalan. Cikgu boleh buat soalan kegagalan BMA, okey? Menunjukkan kita mengajar kita jangan percaya kuasa asing. Beri ulasan anda. Okey, so kita ulahlah daripada situ. Dapat ya? Itu konsep bagaimana teknik penyoalan dibuat. Okey, kemahiran kita. So dia kena banyak training. Okey, boleh Safira? Safira okey ke? Okey cikgu. Okey, contoh. Okey, pelajar sekalian. Kalau cikgu buat bagi soalan kat awak. Cikgu bagi soalan cikgu buat soalan baru. Contohnya, okey, kegagalan BMA menggambarkan kegagalan BMA mengajar kita, kegagalan BMA mengajar kita supaya tidak mempercayai kuasa asing. Beri ulasan anda. So apakah nak ulas? Dari situlah soalan kebat akan dijelmakan. Awak kena jelmakan. So kita ambil itu je. Kenapa kita jangan percaya pada kuasa asing? Pelajar sekalian, boleh respon? Jangan percaya supaya dapat elakkan penindasan. Bila dapat elakkan penindasan, apa akan berlaku? Silakan Sofia. Silakan. Tak apa. Bila dapat elakkan penindasan, apa akan berlaku? Bila dah tak berlaku penindasan, apa akan terjadi? Macam kalau tak dapat? Bila dapat elakkan penindasan, apa akan berlaku? Negara selamat. Negara selamat kan? Bila negara selamat, apa akan jadi Sofia? Negara makmur. Selamat makmur. Makmur tu lebih kepada ekonomi. Bila negara makmur, apa akan jadi Sofia? Negara akan aman dan harmoni. Negara aman dan harmoni. Bolehlah. Sebab aman harmoni tu cikgu ulang balik yang selamat tadi. Selamat di atas tadi. Itu konsep dia. Baik. Dapat ya? Baik. Itu antara intipati penting. Sebenarnya kita dah bincang dah tadi.
Yang ni semua rentetan bergaris peristiwa ni semuanya tak payahlah ya. So sebenarnya yang paling penting tadi sebenarnya kita telah bincangkan tentang BMA proses kesan pendudukan Jepun, BMA dan sebagainya. So yang terakhir pelajar sekalian, yang terakhir untuk sesi kita pada malam ini, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita ada 10 minit lagi pelajar sekalian. Cikgu nak minta pelajar buka Sokratif. Boleh buat sekarang sokratif.com. Pelajar sekalian ikut dia buka sekarang sokratif.com sebab kita ada 10 minit lagi untuk kita tamatkan sesi kita pada malam ini So awak boleh buka Google awak, awak type saja sokratif.com. Type saja sokratif.com. So langkah 1, langkah 2, awak login. Dan awak pilih student login. Cikgu ulang balik. Type sokratif.com. Kemudian awak login, pilih student login. Cepat kita ada 10 minit je lagi. Dan pada malam ini masukkan room name dia. Room name tak sama macam semalam Room name dia huruf besar semua sekali. Awak typekan Team 4 Sejarah 2021. Typekan Team 4 Sejarah 2021. Silakan pelajar sekalian. Sokratif.com, ambil login, pilih student. Type Team 4 Sejarah 2021 Team 4 Sejarah 2021. Silakan. Boleh jawab sekarang. Team 4 Sejarah 2021. Silakan. 2022 dah, sorry. Team 4 Sejarah 2021. Silakan pelajar sekalian, sila jawab sekarang. Kita nak tengok. Rakan-rakan kita siapa yang dah menjawab ni? Kita tengok, dah ada jawab dah ni ramai dah jawab. 18 orang. Sila jawab sekarang. Apa yang kita hasil daripada perbincangan kita pada malam ini So yang baru masuk, cikgu ulang balik masuk sokratif.com. Masuk dekat sokratif.com. Cikgu ulang balik siapa yang tak dapat tadi, cikgu ulang balik. Type saja sokratif.com. Kemudian login. Kemudian ambil student login. Kemudian awak type room name. Nama tu awak tulislah nama awak Tapi dia tanya bila room name tu, room name awak type Team 4 Sejarah 2021. So awak akan masuk ke situlah kita tengok rakan awak siapa yang dah tengah menjawab ni. Dah. Afiq Amsyah. Afiq Amsyah bagus. 4 soalan, 4 dah betul. Bagus. Ni laju ni. Bagus. Hana Maisarah. Bagus Hana Maisarah. Bagus. 9 soalan semua dah betul. Wow, bagusnya. Cepat. Alright, so alhamdulillah kita ada 42 orang. Silakan seterusnya cepat. Rosana pada. Alright. Siti Nurjana Vivin, bagus. Nur Izzatu Ayuni, alright. Nur Aina Convent Light, bagus. Alright, kawan awak hampir nak siap dah. Awak jawab soalan ni je sampai habis tu nanti cikgu bagi respon. Kejap lagi cikgu terus hantar jawapan Alright, so kita tengok soalan nombor 2. Ramai yang salah juga Soalan nombor 2 berkaitan dengan apa pentadbiran ni. Tadi pun sebenarnya kita telah bincang dalam Mentimeter tadi kan. So tengok ni jawapan dia. Mountbatten, right? Mana lagi soalan yang salah? Majoriti cikgu tengok So alhamdulillah 45 orang tengah menjawab sekarang.
Okey, 46 orang. Alhamdulillah. Okey, boleh jawab ya. So itulah proses kita ya. So cikgu harap bukan sekadar awak dengar saja, at least kita beraktiviti dalam tempoh sejam ini. Ya. Okey. Baik. Okey, terima kasih Abizan ya. Afiq Amsyah. Afiq Amsyah bagus. Afiq Amsyah nanti ajak kawan-kawan masuk lagi ya, ramai-ramai masuk ya. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor berapa ni salah ni. Okey, nombor 5. Soalan apa? Keamanan dan kestabilan tanah Melayu terjejas selepas perang. Mengapa keadaan tersebut berlaku? Ini pun tadi kita dah bincangkan. So jawapannya apa dia? Okey, kegiatan gosip gelap, jenayah. Tadi pun kita telah bincang kita telah bincang tadi. Okey, kita tengok lagi soalan mana yang salah. Oh, ramai juga soalan nombor 8 yang salah ya. Kenapa soalan nombor 8 ni salah ya? Okey, kita tengok apa soalan dia. Tugas BMA adalah pulihkan kepercayaan. Apakah matlamat BMA? Pulihkan kukuhkan menyokong kepulangan British. Okey. Menyokong kepulangan British. Okey. Alright. Okey. Nampak ya? So 1 minit lagi sebelum kita tamat. 1 minit lagi sebelum kita tamat. Okey, dekat soalan 14 struktur 4 markah tu pun boleh jawab tu soalan. Okey, contoh di Jun ni dah jawab contoh ya. Kita tengok So ada kawan awak dah jawab. Kita mestilah tidak senang dengan mempercayai penjajahan. Kita mesti berwaspada. Orang asing perlu mempertahankan negara kita daripada menjajah negara kita. Negara kita mesti ada hubungan yang baik dengan negara lain. Okey, bagus. Akibat dipelajari perlu berwaspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Oleh itu kita dapat mengelakkan penipuan di mana kepercayaan dua pihak akan longgar. Dengan ini pemusnahan akan berlaku. Wow, bagus jawapan awak ya. Berikan kesedaran agar sentiasa waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Hal ini agar keselamatan negara terjamin dan kuasa asing tidak mudah mengancam negara kita. Wow. Thank you. Ya, baik pelajar sekalian. So tak apa, yang tak habis tu kita sambung sekejap lagi awak boleh sambung, tak ada masalah ya. So cikgu nak recapkan, kita ada lagi 2 minit lagi untuk kita tamatkan bengkel kita pada malam ini So boleh Sofia, boleh Safira, boleh Nazrin So cikgu minta sedikit rumusan. So cikgu buat beberapa tajuk. Apakah maksud BMA? Iaitu pentadbiran tentera British yang ditubuhkan pada berapa bulan? Pada berapa hari bulan? Ingat lagi tak? Recall balik berapa hari bulan? Kita recall je, ni nak buat rumusan saja. 1945. Ya, 12 September 1945. Okey, kita tengok soalan yang mengapa BMA ditubuhkan? Ada 2 sahaja yang paling penting sekali. Okey. Nazrin boleh rumuskan mengapakah BMA ditubuhkan? Untuk mengembalikan kestabilan di tanah Melayu dan memulihkan kepercayaan rakyat. Yeah, that's good. Okey, Safira bagi soalan nombor 3. Apakah kesukaran hidup rakyat semasa pentadbiran Jepun di negara kita? Apa masalah rakyat semasa pentadbiran Jepun di negara kita? Ini rumusan saja balik. Silakan Safira. Kau dapat bekalan makanan, harga barang melambung tinggi, bagus. Rakyat mempunyai wang. Wow, bagus. Dan satu lagi, one more. Penyakit beri-beri. Yeah, that's good. Okay. So, matlamat BMA tadi sama matlamat BMA di tanah Melayu, kembalikan kepercayaan So, Sofia, satu lagi. Mengapakah BMA gagal? Silakan Sofia. BMA gagal kerana kesukaran membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Alright. Dan akhir sekali Nazrin. Apakah pengajaran daripada pentadbiran BMA di negara kita? Silakan. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya tidak mudah mempercayai kuasa asing dan sentiasa bersikap waspada. Okey, baik So alhamdulillah, syukur pada malam ini kelas kita cikgu rasa sangat berjalan dengan baik So alhamdulillah, insyaAllah pada besok, malam besok kita sambung untuk kelas tingkatan 5 iaitu tajuk 4.2 4.2. So boleh prepare dulu bahan sikit insyaAllah. So malam besok nak join lagi tak? Sofia nak ikut lagi ke?
Boleh je cikgu. Boleh tahniah. So kita kekalkan. So cikgu ambil waktu malam ni supaya kita santai-santai saja, relax-relax kan. So cikgu harap awak faham sedikit dengan pendekatan kaedah pengajaran cikgu. Cikgu suka dua hala kelas cikgu lebih suka kepada dua hala dan cikgu cuba bawa pelbagai pendekatan. So semalam lain, hari lain dan esok pun insya-Allah cikgu cuba fikirkan apakah pendekatan supaya kita walaupun kita tak bersemuka, awak dapat sekurang-kurangnya dapat faham tentang apa penyampaian cikgu So jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share So cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan. So jaga diri, jaga kesihatan So insya-Allah kita akan berjumpa pada malam esok untuk tingkatan 5 untuk bab 4.2 4.2 insya-Allah. So itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. So salam sayang, salam hormat daripada cikgu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan cikgu. Sekian. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi kita yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.